Cikgu Ain. Hari ini cikgu akan menceritakan sebuah kisah yang bertajuk Jangan Bersikap Angkuh. Tetapi, terlebih dahulu cikgu akan memperkenalkan watak-watak dalam cerita ini. Iaitu yang pertama adalah Oro. Hai kawan-kawan. Oro adalah sejenis dinosaur Armagosaurus. Yang kedua adalah Tony. Hai semua. Tony juga adalah dinosaur. Tony adalah dinosaur berjenis Spinosaurus. Jadi, cikgu akan mula cerita sekarang. Pada suatu ketika dahulu, Oro merupakan juara berbasikal peringkat kebangsaan. Oro sering berlatih bersungguh-sungguh dengan dorongan daripada rakan-rakannya yang lain. Rakan-rakannya juga berasa amat bangga ketika Oro membawa pulang pingat emas daripada pertandingan berbasikal yang dimasuki olehnya. Walau bagaimanapun, lama-kelamaan, kemenangan dan kejayaan yang diperoleh oleh Oro ini mula memakan dirinya semula. Oro mula bersikap buruk dan mula suka mengejek rakan-rakannya yang lain. Murid-murid nak tahu siapa yang sering jadi sasaran ejekan Oro ni? Mari kita lihat. Seperti yang murid-murid lihat, ini adalah Tony yang cikgu cakapkan tadi. Tony inilah yang sering menjadi sasaran ejekan si Oro ni. Murid-murid nak tahu kenapa? Kerana Tony ini berjalan agak tempang disebabkan kakinya sebelah yang pendek berbanding dengan kakinya yang lain. Oleh itu juga, si Oro ni sering mengekori dan mengejek-ngejek cara pergerakan si Tony ini. Oro sering mengejek Tony dengan berkata, "Hahaha, awak ini berjalan ke menari?" Dan juga, "Haha, saya tak tahu pula yang awak ni pandai menari." Ejekan-ejekan yang keluar daripada mulut si Oro ini menyebabkan si Tony ini sering merasa sedih. Dan disebabkan oleh itu juga, rakan-rakan yang lain mula menjauhi dirinya kerana tidak lagi ingin berkawan dengannya. Disebabkan oleh sikapnya itu yang sangat angkuh dan suka mengejek rakan-rakannya yang lain. Sejak daripada itu, Oro sering bersendirian. Murid-murid nampak? Sekarang, Oro ini berada di dalam parit. Murid-murid nak tahu macam mana Oro ni boleh berada dalam parit? Pada suatu hari, Oro ini sedang berbasikal menuruni cerun yang tinggi. Tetapi, Oro ini terlacak semasa ingin membelok dan menyebabkan dia jatuh ke dalam parit ini. Pada masa yang sama juga, sewaktu itu Tony sedang berbasikal berhampiran dengan parit ini. Lalu Tony terdengar erangan daripada seekor dinosaur. Aduh sakitnya. Lalu Tony pun segera turun daripada basikalnya dan melihat ke dalam parit. Alangkah terkejutnya Tony kerana melihat Oro yang berada di dalam itu. Lalu Tony pun berfikir, bagaimana saya ingin tolong dia keluar daripada parit ini. Lalu Tony terlihat ada seutas tali berhampiran parit tersebut. Tony pun mengambil tali tersebut dan mencapakkannya ke dalam parit. Tali yang murid-murid nampak ini membolehkan Oro untuk keluar daripada parit itu. Murid-murid nak tahu apa yang jadi lepas tu? Apabila Oro dapat keluar daripada parit itu, Oro tanpa berkata apa-apa, tanpa mengucapkan terima kasih kepada Tony, Oro terus mengambil basikalnya dan berlalu pergi daripada situ. Keesokan harinya, kejadian yang telah menimpa Oro telah tersebar luas dalam kalangan rakan-rakannya. Lalu, peristiwa tersebut telah menjadi bualan dalam kalangan rakan-rakannya. Dan apabila rakan-rakannya ternampak Oro, rakan-rakannya akan mentertawakan Oro. "Hahaha, kamulah yang terjatuh ke dalam parit semalam, ya?" Rakan-rakannya juga tahu mengenai Tony yang membantu Oro. Lepas tu, murid-murid nak tahu apa yang Oro balas, apa yang Oro fikir masa itu. Oro berfikir, ini mesti kerja si Tony. Mesti Tony yang menceritakan peristiwa tersebut kepada rakan-rakan yang lain.
Ish. Selepas itu, murid-murid nampak? Oro ni marah sangat. Dalam keadaan marah dan dalam keadaan berang, Oro berkata kepada Tony, ini mesti kerja awak yang menceritakan peristiwa tersebut kepada rakan-rakannya lain. Lalu si Oro ini mencabar Tony untuk berlumba basikal dengannya. Tanpa disangka-sangka, murid nak tahu apa yang Tony ni balas? Tony pun membalas, baik, saya menyahut cabaran awak. Dan apa yang keluar daripada mulut Tony itu memeranjatkan rakan-rakannya lain termasuklah Oro. Mereka semua tidak tahu bahawa Tony ini walaupun kakinya pendek sebelah dan dia berjalan tempang-tempang, tetapi dia juga mempunyai kebolehan untuk mengayuh basikal dengan laju dan lebih laju daripada si Oro. Pada keesokan paginya, semua dinosaur berhimpun dekat trek lumba basikal itu. Tony dan Oro juga mengambil tempat masing-masing untuk mulakan pertandingan itu. Encik Brown, iaitu seekor iguana, menjadi pengadil pertandingan tersebut. Encik Brown juga meniupkan whistle Pret yang menandakan permulaan pertandingan tersebut. Rakan-rakannya lain iaitu penonton-penonton tadi menyorak dengan kuat dan memberikan sokongan kepada si Tony kerana mereka lebih sukakan Tony daripada si Oro ini. Walaupun kaki Tony ini pendek sebelah, tetapi kelajuannya dalam mengayuh basikal telah pun memeranjatkan Oro dan juga penonton-penonton yang berada di situ. Semua dinosaur dan para penonton kejadian menjulurkan leher mereka kerana mereka terlampau asyik dan ingin mengetahui siapa yang akan menang ya. Dan pada masa itu, Tony sudah pun menghampiri garisan penamat. Tetapi dalam masa yang sama, si Oro ini terlampau asyik ingin mengejar Tony sehingga si Oro tidak sempat untuk menekan brek basikal. Disebabkan itu juga, Oro ini telah pun terlanggar sebuah dahan pokok yang besar dan terhantuk lalu terjatuh. Tony lihat kejadian tersebut. Lalu dengan segera Tony turun daripada basikalnya dan menuju ke arah Oro untuk membantunya bangun semula. Oro berasa sangat terharu akan kebaikan dan kemurnian hati si Oro Tony yang membantunya. Agak-agak siapa yang menang ya? Murid-murid nak tahu? Jadi yang menang adalah tada! Tony yang menang. Ini adalah piala yang diberikan oleh Encik Brown kepada Tony. Sewaktu Encik Brown memberi piala tadi kepada si Tony, si Oro juga ada di tempat tersebut. Si Oro ni turut meraihkan bersama-sama. Oro juga mengucapkan tahniah kepada Tony. Tahniah Tony, kamu pelumba yang bagus dan kamu layak menjadi juara, kata Oro kepada Tony. Tony membalas dengan perasaan yang sangat rendah diri dan berkata, terima kasih. Oro sedar akan sikapnya yang sering mengejek Tony. Lalu, Oro meminta maaf kepada Tony. Saya meminta maaf atas sikap saya yang sering mengejek kamu. Saya berjanji saya tidak akan melakukan perkara tersebut kepada kamu dan rakan-rakan yang lain lagi selepas ini. Sejak daripada itu, Tony dan juga Oro menjadi rakan yang baik. Jadi, itulah penamat cerita kisah yang cikgu ceritakan kepada kamu semua. Jadi, cikgu nak tanya, apa yang kamu dapat pelajari daripada kisah yang cikgu ceritakan kepada kamu? Kena bawa basikal laju-laju? Ya ke? Kena jadi macam Tony? Betul. Tapi cikgu nak jawapan yang lebih tepat.
Betul, jangan jadi macam Oro, iaitu bersikap angkuh dan suka mengejek rakan-rakannya. Apa yang kita dapat belajar daripada kisah ini adalah apabila kita berasa bahawa kita sudah hebat dan sangat bagus, kita perlu ingat bahawa akan ada orang lain yang lagi bagus dan hebat daripada kita. Oleh itu, kita jangan merendah-rendahkan kebolehan orang lain. Okey? Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.